Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bertemu lagi dalam channel Cikgu Ipin. Jom belajar bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Jadi hari ini kita akan teruskan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Jadi untuk hari ini kita akan menumpukan kepada aspek tata bahasa iaitu kata nama am dan penjodoh bilangan. Ya murid-murid, untuk tema kita hari ini ialah istimewanya keluargaku. Kemudian tajuknya ialah seronoknya keluarga Amar. Standard pembelajaran 5.1.1 iaitu memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks yang betul. Untuk objektif pula, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang terdapat dalam grafik. Baik, sebelum itu kita lihat dulu kata nama am iaitu definisi untuk kata nama am. Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda, dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, contohnya ialah kereta, pokok, budak, daun, rumah, jam tangan. Jadi ini ialah contoh-contoh kata nama am. Seterusnya kita lihat penjodoh bilangan. Jadi definisi bagi penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, tumbuhan, haiwan, dan manusia. Jadi kita boleh lihat contoh di sini. Contoh penjodoh bilangan ialah ekor, buah, gugus, potong, ulas, kawan, gumpal, bidang, ikat, dan sebagainya. Jadi ini ialah contoh-contoh penjodoh bilangan. Jadi banyak lagi penjodoh bilangan yang lain. Jadi ini sebagai contoh sahaja. Baik, seterusnya kita lihat tajuk kita pada hari ini iaitu seronoknya keluarga Amar. Kalau kita lihat dalam buku teks di halaman 6, buku teks halaman 6, di atasnya perenggan pertama kita baca sama-sama. Keluarga Amar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini, mereka berkunjung ke hutan lipur Lata Bayu, Baling Kedah. Jadi, Encik Zakaria memandu. Jadi, kita akan sambungkan Encik Zakaria memandu apa. Jadi, kita akan lihat gambar-gambar yang terdapat di dalam buku teks itu, yaitu halaman 6. Baiklah, jika kita teliti di muka surat atau di halaman 6 buku teks, kita boleh lihat 4 gambar. Jadi gambar yang pertama ada gambar kereta. Kemudian gambar kedua, di mana mereka telah sampai di hutan lipur Lata Bayu. Seterusnya gambar ketiga, mereka sedang membuat persiapan untuk makan atau minum, di mana ibu mereka sedang menyediakan makanan. Seterusnya kita lihat ada gambar yang keempat.
Gambar yang keempat, kita lihat mereka sedang bermandi-manda. Baiklah, murid-murid, kita lihat dulu gambar yang pertama. Jadi gambar yang pertama, kita lihat di dalam gambar ini terdapat beberapa benda yang boleh dijadikan kata nama am. Contoh kata nama am yang terdapat di dalam gambar ini ialah contohnya rumah. Jadi kita lihat dalam gambar pertama ini ada rumah. Seterusnya yang kedua kita lihat jalan. Jalan. Kata nama am jalan. Seterusnya kita juga boleh lihat pokok. Jadi pokok juga ialah kata nama am. Jadi kalau murid-murid teliti di sini terdapat beberapa lagi kata nama am yang boleh kita lihat. Seterusnya kita lihat pula kepada penjodoh bilangan. Jadi kalau rumah tadi, penjodoh bilangan bagi rumah ialah buah. Kemudian jalan. Jalan, kita lihat penjodoh bilangannya ialah batang. Seterusnya pohon. Jadi pohon ialah penjodoh bilangan bagi pokok. Bagi pokok. Jadi bila digabungkan kata nama am dan penjodoh bilangan, contohnya rumah. Rumah penjodoh bilangannya buah. Jadi sebuah rumah. Jadi murid-murid boleh bina ayat untuk sebuah rumah. Jadi murid-murid boleh buat ayat untuk menjadikan satu perenggan atau apabila di dalam gambar ini kita boleh jadikan perenggan dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan apabila kita membina ayat. Seterusnya jalan dan batang. Jadi sebatang jalan. Jadi penjodoh bilangan dan kata nama amnya digabungkan jadi batang dan jalan, sebatang jalan. Seterusnya pokok dengan pohon. Jadi sepohon pokok. Jadi kita boleh lihat kata nama amnya ialah pokok, manakala penjodoh bilangannya ialah pohon. Jadi sepohon pokok. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat gambar yang kedua. Jadi dalam gambar kedua ini kita boleh lihat beberapa kata nama am. Contohnya yang pertama ialah burung. Kita lihat ada burung. Kemudian mereka sedang bergambar. Jadi bergambar menggunakan kamera. Kemudian kita boleh juga lihat dalam gambar ini terdapat awan dan beberapa yang lain lagi seperti pokok. Jadi apabila kita lihat kata nama am burung, penjodoh bilangan untuk burung, kita lihat banyak burung di sini jadi kawan. Jadi kita lihat kawan. Penjodoh bilangan bagi burung ialah kawan. Kemudian penjodoh bilangan bagi kamera pula ialah buah. Kamera buah. Seterusnya penjodoh bilangan bagi awan ialah gumpal. Jadi bila kita gabungkan kata nama am dan penjodoh bilangan di situ, burung jadi sekawan burung. Jadi di dalam gambar ini terdapat sekawan burung. Seterusnya kamera, sebuah kamera. Dan akhir sekali awan, segumpal awan. Jadi terdapat juga beberapa kata nama am lain di dalam gambar tersebut. Jadi contoh-contoh yang diberi di sini 3, yaitu sekawan burung, sebuah kamera, dan segumpal awan. Daripada penjodoh bilangan dan kata nama am ini, murid-murid boleh bina ayat. Jadi dalam gambar ini boleh dibina beberapa ayat menjadi satu perenggan. Seterusnya murid-murid kita lihat kepada gambar yang ketiga. Jadi gambar ketiga ini mereka telah sampai dan telah pergi ke kawasan perkelahan tersebut. Jadi dalam gambar ini kita lihat kata nama amnya ialah buah langsat. Kita lihat ada gambar buah langsat.
Kemudian kita juga boleh lihat buah rambutan. Kemudian dalam gambar ini juga ada buah pisang. Ada kek, ada ais. Jadi daripada kata nama am ini kita lihat penjodoh bilangannya. Jadi penjodoh bilangan bagi buah langsat ialah gugus. Kita lihat gugus, segugus buah langsat. Kemudian buah rambutan. Jadi penjodoh bilangan dalam ini kita lihat gambar ini seikat. Jadi ikat untuk penjodoh bilangan buah rambutan. Jadi seikat buah rambutan. Seterusnya pisang. Dalam gambar ini kita lihat penjodoh bilangan bagi pisang ialah sikat. Jadi sesikat pisang. Jadi pisang ni dia ada 3 penjodoh bilangan. Kalau satu saja buah pisang jadi sebiji pisang. Ini sesikat pisang. Kalau baru tebang dari pokok tu banyak tu maksudnya setandan pisang. Jadi dalam gambar ini kita lihat sesikat pisang. Kemudian kita lihat tadi kek. Jadi penjodoh bilangan bagi kek di sini ialah ibu dia sedang pegang apa tu? Potong. Jadi sepotong kek. Jadi ibu sedang memegang sepotong kek. Seterusnya gambar ais. Jadi ais ni kita lihat banyak ais dalam tu. Jadi penjodoh bilangan bagi ais ialah ketul. Jadi dalam gambar itu kita lihat beberapa ketul ais. Jadi penjodoh bilangan untuk ais ialah ketul. Jadi banyak ketul, beberapa ketul ais. Ya murid-murid, untuk gambar yang terakhir kita boleh lihat di sini ada gambar sungai. Jadi dalam sungai ini juga kita lihat ada ikan. Jadi ada ikan, ada seekor, 2 ekor ikan di situ. Jadi sungai penjodoh bilangan ialah batang. Jadi sebatang sungai. Kemudian ikan, penjodoh bilangan bagi ikan ialah ekor. Jadi kita lihat dalam gambar itu ada 2. Jadi 2 ekor ikan. Jadi sebatang sungai dan 2 ekor ikan. Jadi daripada kata nama am dan penjodoh bilangan ini, murid-murid boleh membina ayat dan seterusnya boleh membentuk perenggan. Jadi perenggan-perenggan daripada beberapa gambar tadi boleh dijadikan sebagai sebuah, bila digabungkan perenggan-perenggan tersebut boleh menjadi karangan. Baiklah murid-murid. Kalau kita lihat di bahagian bawah buku teks di halaman 6 tadi, terdapat perenggan terakhir iaitu penutup yang diberikan. Jadi, perkelahan tersebut bukan sahaja menggembirakan, tetapi juga mengeratkan hubungan kekeluargaan. Amar dan Irfan berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama keluarga. Jadi dia bagi penutup untuk cerita tersebut. Jadi daripada perenggan pertama tadi, pendahuluan dia sudah bagi dan juga diberikan penutup. Jadi murid-murid boleh jadikan gambar-gambar tadi dan kata nama am serta penjodoh bilangan yang diberi. Boleh bina ayat, seterusnya membentuk perenggan dan akhir sekali menjadikan sebuah karangan yang lengkap. Jadi tajuknya ialah Seronoknya Keluarga Amar. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini, iaitu Seronoknya Keluarga Amar. Yang kita belajar di sini ialah tata bahasa iaitu penjodoh bilangan dan kata nama am. Jadi daripada gambar-gambar tersebut, murid-murid boleh menulis ayat, seterusnya membentuk perenggan dan akhir sekali menjadikan sebuah karangan yang lengkap. Jadi murid-murid juga boleh rujuk kepada video-video yang lain daripada cikgu-cikgu di Akademi YouTuber yang cikgu lihat banyak
murid-murid boleh rujuk daripada video-video ramai guru-guru lain. Ya. Jadi sekian, terima kasih dan selamat belajar. Jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Bye.